Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas 3 hari jadi sensasi, Abang Belon yang menjadi buah mulut di mana-mana di Malaysia, akhirnya di BKL mengumumkan perkara yang paling mengejutkan semua. Di BKL cadang perluas pemakaian kamera badan. Wah, ini memang satu cadangan dari dulu sampai sekarang. Sejak kes Abang Belon itu menular, ramai yang mencadangkan supaya di BKL perluaskan pemakaian kamera badan. Kalaulah ada kamera badan ini dipakai oleh penguat kuasa ketika berlaku insiden Abang Belon, saya rasa kes Abang Belon tidak akan menjadi terlalu panas seperti sekarang ini. Silap-silap hari bulan, mungkin penguat kuasa di BKL yang bertempur dengan Abang Belon sudah memakai kamera badan. Siapa tahu kan, kalau ada kamera badan itu, nah, bukti kuku sudah ada. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memperluaskan lagi penggunaan kamera badan dalam kalangan anggota penguatkuasa bagi mengelakkan insiden kekecohan yang tular sebelum ini daripada berulang. Ahli Lembaga Penasihat di BKL, Lai Chen Heng berkata, ketika ini penggunaan kamera badan dalam kalangan anggota penguatkuasanya sudah pun dilaksanakan. Bagaimanapun katanya, penggunaan kamera badan ketika ini hanya membabitkan operasi besar-besaran seperti menyita atau menggempur premis tidak berlesen. Perluasan penggunaan kamera badan akan dicadangkan dalam masa terdekat. Namun terdapat beberapa perkara yang perlu diteliti, antaranya kos dan juga sistem penyimpanan data. Kita mempunyai beribu anggota penguatkuasa. Selain kos kamera itu sendiri, kita perlu fikir bagaimana data yang diperoleh setiap hari itu akan disimpan. Kita juga perlu melabur untuk sistem penyimpanan, katanya kepada BH. Minggu lalu, keadaan tenang sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman TR digemparkan dengan kekecohan membabitkan antara beberapa kumpulan individu dengan penguat kuasa di BKL. Insiden terbabit yang tular di media sosial dipercayai disebabkan tindakan penguat kuasa di BKL terhadap individu yang didakwa berniaga tanpa lesen di lokasi berkenan. Mengulas berhubung insiden itu, Chen Heng berkata, setiap anggota penguatkuasa di BKL mempunyai garis panduan dalam menjalankan tugas. Sebelum sesuatu tindakan diambil, anggota penguatkuasa akan mengeluarkan sekurang-kurangnya 3 notis kepada individu yang tidak mempunyai lesen atau melakukan sebarang kesalahan. Bayangkan sehari kami bagi 3 notis. Kalau 30 hari, sudah berapa banyak notis kami keluarkan. Bila anggota tegur, individu berkenan akan lari ke tempat lain sebelum kembali ke lokasi sama. Sejujurnya kami kesal dengan kekasaran yang berlaku. Oleh itu kami sudah mengambil tindakan untuk mengurangkan impak damage control dengan merihatkan 3 pegawai terbabit. Sekiranya ada laporan polis, kami akan membuat siasatan dalaman terhadap mereka, katanya. Tambahnya lagi, di BKL kini sedang bergerak untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar pintar. Banyak perkara yang perlu dilakukan, antaranya mengemas kini jalan-jalan sedia dan mengurangkan penjajah tidak berlesen. Namun di BKL akan membantu mereka untuk mendapatkan lesen. Malah apa yang kita sarankan sekarang adalah untuk penjajah berurusan secara terus dengan DBKL tanpa perlu melalui persatuan, katanya lagi. Hari ini kita digemparkan dengan pendedahan siapa Abang Belon yang sebenarnya. Identitinya mengejutkan kita semua. Apabila dibongkar melalui sumber menyatakan bahawa Abang Belon mempunyai 13 kes lampau, membabitkan, kebanyakannya membabitkan berkait dengan dada.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Polis Diraja Malaysia PDRM umum berkait dengan keputusan kes Abang Belon. Kes Abang Belon, 2 daripada 3 kertas siasatan telah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Wah, akhirnya Abang Belon sudah menjadi bahan paling luar biasa panas di Malaysia. Namun demikian, 2 daripada 3 kertas siasatan kini di tangan Timbalan Pendakwa Raya. 2 daripada 3 kertas siasatan yang dibuka susulan insiden melibatkan seorang peniaga belon dan pegawai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL di Jalan Tuanku Abdul Rahman telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Yang menjadi pertanyaan dan tanda tanya kita ialah, siapa yang akan kena dakwa nanti di mahkamah? Adakah Abang Belon ataupun penguatkuasa DBKL itu? Sebelum kita teruskan, jangan lupa siapa yang ada gout, kencing manis, tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini. Percuma untuk Anda semua melihatnya dan harganya sangat murah. Saya berkongsi bukan untuk menjual tetapi berkongsi manfaat yang telah dikongsikan oleh ramai orang. Mereka telah membelinya dengan begitu ramai dan mereka mempunyai testimoni yang sangat baik. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain, beliau berkata kertas siasatan yang diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya TPR adalah di bawah Seksyen 186 dan Seksyen 325 Kanun Keseksaan, iaitu kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas dan sengaja menyebabkan kecederaan parah. Siasatan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana menakutkan secara jenayah masih menunggu maklum balas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC berkaitan sebuah laman web yang dikaitkan dengan kes ini. Katanya ketika ditemui pemberita di Bukit Aman hari ini. Muhammad Suhaili pada masa yang sama turut menyeru orang ramai supaya tidak mudah terpengaruh dengan isu yang bersifat sentimen. Orang awam perlu bersikap matang, sentiasa mematuhi undang-undang dan bekerja sama memelihara keharmonian negara, katanya lagi. Sementara itu, sumber maklumkan bahawa peniaga belon berkenaan yang digelar Abang Belon oleh netizen mempunyai 13 rekod kesalahan lampau, kebanyakannya berkaitan kesalahan dada. Suspek pernah didakwa atas 6 daripada kes tersebut sebelum ini, menurut sumber tersebut. Sebelum itu, media melaporkan berlaku kekecohan di Jalan Tuanku Abdul Rahman TAR malam tadi apabila seruan DBKL terhadap peniaga tanpa lesen bertukar menjadi pergaduhan. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Azri Muhammad Akmar Ayub juga dilaporkan berkata bahawa 3 laporan telah diterima berkaitan insiden tersebut pada 28 Mac lepas. Laporan pertama dibuat oleh seorang pegawai penguatkuasa DBKL dan disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Polis turut menerima laporan kedua daripada seorang lagi pegawai DBKL berhubung penyebaran gambarnya di Facebook yang disertai dengan kenyataan berunsur ancaman. Laporan ketiga pula dibuat oleh ibu kepada peniaga belon itu, iaitu Muhammad Zaimuddin Azlan. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya pendedahan demi pendedahan, laporan demi laporan dan report yang kita terima ini, ramai yang mula mencadangkan supaya Abang Belon jangan berlawan lagi dengan DBKL, tarik kes ini dan paling penting berdamailah dengan DBKL, kata mereka. Jangan lagi dipengaruhi, digunapakai atau dijadikan bahan oleh ahli politik maupun orang-orang yang lain demi kepentingan mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.